Nak pergi siapa? Sol. Bagi juga ah. Nak bagi kat belakang kan? Susah aku bunyi. Oh, mic tak buka. Ya, ahlan wa sahlan. Yang di rumah minta maaf, mic tak buka. Tadi dah borak-borak dah. Mic tak buka. Si Mat nak bagi. Okey. Fadal, fadal. Saya akhirnya Iqbal. 3 minit. Adik, aku. Ustaz. Nah, macam ni. Semua dapat soalan satu. Cukup lah soalan satu. Ayuh ikhwah alladhi fil buyut. Yang di rumah pengabar semua. Kau suara tak dekat sini sekejap. Nah. Bisa. Allahu Akbar. Okey, yang kat rumah. Siapa yang di rumah, kawan-kawan dekat rumah boleh tanya insya-Allah. Hari ini kita kuatkan suara. Buka mic. Mulailah. Apa khabar Mulailah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. InsyaAllah. Muhammad kita. Kaifa haluka? Alhamdulillah sihat Ustaz. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Siapa ada lagi? Afiq Mikail. Kita mewujud. Laila. Masih mewujud dah. Okey. Kita mau yang kat rumah. Anak terpaksa tutup suara sebab double.
Okey, insya-Allah. Oh, Ustaz tinggal barang ya. Ustaz Aidin, semua sedia? Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersama semula selepas seminggu anak dapat bersama dengan antum berada di Sandakan dan terpaksa berkuarantin di sana secara tidak sengaja. Ustaz pergi kat rumah Ipa, ada yang positif di sana, kuarantin sekali walaupun tingkat yang berbeza lah, cuma dah keluar, dah diarahkan begitu. Alhamdulillah dah habis kuarantin 5 hari. Sekarang ada dengan antum insya-Allah. Lepas tu saya tak ada minggu lepas. Terpaksa kuarantin di Sandakan. Okey. Hari ini kita masuk kepada hadis yang kedua. Kita bincang hadis kedua. Okey.
Kita baca sekali Bas. Siapa orang yang baca sekali Bas hadis? Silakan. Fadal akhuna. Yalla Iqbal. Iqbal baca hadis an Umar sampai Islam. Hadis 42 kita wajah hafal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadal Iqbal. Safha 13. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis kedua, tingkatan agama. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun shadidu yadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Siapa? Akhil pula. Sebenarnya? Khilafah. Qala sadaq fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina biqadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaq. Okey, Anik sambung. Fa akhbirni an ihsan. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Anik sambung. قال فأخبرني عن أمراتها. قال فأخبرني عن أمراتها. قال أن تلد الأمات ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة العراة العالة
ri'a asyai yatato waluna Ya tatawun sebenarnya. Okey. Yang suara tu dekat lelaki ke perempuan tu juga? Untuk mic. Lelaki je. Okey, tak apa. Habiskan. Summan talaqa. Okey. Jazakumullah khair. Jadi hadis ni kita dah baca pada pertemuan yang lalu. Ustaz dah baca, dah bagi terjemahan dan Ustaz bagi kerja untuk hafal, betul? Hafal. Jadi kalau siapa bila Ustaz suruh baca, Ustaz nak tengok dah hafal ke belum. Hakikatnya tak hafal lah. Hakikatnya belum hafal. Melalui bacaan tadi kita dapat tahu siapa yang dah hafal atau belum hafal. Kalau dah hafal, insya-Allah kita boleh baca dengan lancar dan tenang. Kalau belum hafal, kita baca agak sangkut-sangkut. Jadi lepas ni hadis yang kedua ni antum baca daripada awal hingga akhir, baca dengan lancar. Lancarkan dulu. Lepas lancar baru hafal. Jadi insya-Allah hafal yang paling penting sekali mula hafal yang matan. Itu yang bertulisan hitam cair. Lepas tu lengkapkan kalau dapat hafal dengan hitam sekali, itu lebih baik. Sebab kita dapat hafal semua hadis dalam riwayat bagaimana yang diriwayatkan. Manakala yang lafaz hitam cair itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis yang kedua berkaitan dengan tingkatan iman atau tingkatan agama. Dalam beragama, kualiti, tingkatan sini tuliskan kualiti. Ada dalam agama ni ada 3 kualiti manusia. 3 kualiti seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kat mic sini. Kat laptop. Tak dengar ke? Dengar saya. Okey. Sekarang video ni kena buka tak? Tak payah kan? Sebab dah ada video ni kan? Oh, yang ni ada video lagi. Okey, minta maaf. Saya bawa perasan. Okey, tak apa. Okey. Kalau yang di rumah, kalau ada soalan boleh typekan dan sebab suara kalau nak buka suara dia akan jadi double. Okey, kalau macam tu kita kuatkan suara. Okey, Muhammad kita, suara sampai? Cuba kita cakap. Kita ada? Ada Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau macam ni yang kat rumah pun boleh tanya terus, direct tanya je. Kalau ada apa-apa nak tanya, nyalakan mic dan tanya. Okey. Dalam hadis ni, hadis yang kedua, hadis berkaitan dengan tingkatan agama. Dan hadis ini dinamakan juga dengan hadis, apa nama famousnya? Hadis Jibril. Hadis ini dikenali dengan nama hadis Jibril. Sebab lelaki yang datang ini adalah Jibril alaihissalam. Hadis ini dikenali dengan hadis Jibril. Penting ambil nota kat situ. Dan hadis ini juga dikenali dengan nama Ummus Sunnah. Ummus Sunnah. Kenapa nama Ummus Sunnah? Sebab segala ajaran agama terkandung dalam hadis ini. Sebab tu Ustaz tak syarah detail-detail. Kita syarah umum. Semua isi kandungan agama diringkaskan dalam hadis ini. Jibril alaihissalam
datang pada hari ini, kata Nabi SAW, tujuan Jibril datang, Nabi kata fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hadis di akhir lafaz Nabi kata, sesungguhnya lelaki tadi adalah Jibril. Dia datang untuk ajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis ni antara hadis-hadis terakhir. Hadis-hadis yang berlaku di akhir hayat Nabi SAW. Bukan hadis yang awal. Bila akhir dan Jibril datang ajarkan agama dengan lafaz yu'allimukum dinakum, mengajarkan agama kalian, menunjukkan bahawa hadis ini merupakan ringkasan terhadap agama secara keseluruhan. Bab-bab dalam agama tak lari daripada 3 perkara, iaitu kualiti. Jadi dari kualiti seseorang itu beragama, seseorang itu beribadah kepada Allah, ada 3 kualiti. Kualiti pertama adalah level Islam. Itu level pertama. Level kedua, level iman. Dan level ketiga yang paling sempurna adalah level ihsan. Dalam hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril. Dikenali juga sebagai hadis Maratibuddin. Maratibuddin, tingkatan dalam agama. Dikenali juga dengan Ummus Sunnah. Dikenali dengan hadis Jibril kerana yang datang adalah Jibril. Ini nama paling famous. Dinamakan juga hadis Maratibuddin sebab dalam hadis ini menerangkan 3 level agama seseorang. 3 level kualiti. 3 jenis kualiti ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini juga dikenali dengan nama Ummus Sunnah. Ummus Sunnah adalah hadis yang dikatakan ibu kepada segala sunnah, segala agama. Sunnah ni agama. Kalau sebut sunnah artinya agama. Kalau sunnah dalam usul fiqh, kalau kita belajar usul fiqh ada 5 hukum. Sunnah tu suatu perkara yang buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Tapi dalam penggunaan umum, sunnah adalah sama erti dengan agama. Jadi barang siapa yang mengikut sunnahku, bila Nabi kata sunnahku, artinya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan sunnah bila disebut secara umum maknanya agama secara keseluruhan. Bila disebut berkaitan dengan hukum hakam yang 5, sunnah adalah perkara-perkara yang sunat, bukan perkara yang wajib. Kalau dalam bab hukum hakam, tapi disebut sunnah, Nabi kata barang siapa yang tidak ikut sunnahku, dia bukan daripadaku. Siapa yang tak ikut sunnah aku, dia bukan daripada aku. Apa itu sunnah? Siapa tak ikut agamaku, tak ikut cara yang aku ajarkan, dia bukan daripada umatku. Jadi sunnah, tengok pada kedudukan dan juga pada ayat. Di sini Ummus Sunnah artinya ibu sunnah. Hadis ini merangkumi agama secara keseluruhan. Sebab itu dinamakan sebagai Ummus Sunnah. Tidak ada urusan agama kecuali terkandung dalam hadis ini. Contoh, dalam ni cuma sebut rukun Islam, rukun iman dan ihsan, betul? Tapi perkara agama yang lain semua berkaitan dengan hadis ini. Kenapa? Ini asasnya. Al-Quran kat mana? Al-Quran wajib dibaca dalam solat. Ada dalam ini. Zikir ada tak dalam solat? Ada. Apa lagi yang ada? Yang urusan yang lain berkaitan agama? Rukun Islam ada. Apa lagi contohnya? Apa lagi dari agama kita belajar? Semua ibadat yang ada tak lari daripada rukun Islam yang 5. Betul? Itu ibadat yang zahir. Jadi kualiti orang beribadat kepada Allah ni ada 3 kualiti. Kualiti pertama, kualiti Islam. Lepas ni kita solat asar. Semua yang solat asar adalah orang Islam. Betul? Dari segi kualiti. Apa itu Islam? Islam apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Allah sebagaimana yang dikehendaki, namanya Islam. Siapa yang solat, semua Islam. Siapa yang puasa, dia adalah orang Islam. Siapa buat haji, dia orang
Islam. Islam artinya anggota badan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada faham tak faham, dia tetap Islam. Ada orang yang solat tapi tak faham pun. Tak faham langsung apa dia baca. Dia orang Islam ke bukan orang Islam? Levelnya Islam. Dia level yang paling umum. Sebab tu kalau saya buat hadis ni, dalam hadis ni, saya tengok video. Okey. Sayang nak pandang Ustaz buat sebab dia tulisan cantik. Bahasa padang. Orang Islam, kehidupan dia mesti berada dalam daerah ini. Daerah ini nama suatu daerah Al-Islam. Apa dia Islam? Orang Islam semua sekali mengucap kalimah la ilaha illallah. Anta syahadu an la ilaha illallah. Semua orang Islam solat. Semua orang Islam puasa. Semua orang Islam zakat. Semua orang Islam haji. Betul? Mampu tak haji tak apa sebab haji saya tak haji lagi. Tak, tapi kita akan buat. Kalau mampu kita buat. Kalau dapat kemampuan kita buat. Kalau solat, semua orang Islam solat. Kalau ada orang Islam yang tak solat, kat mana jadinya? Dia telah berperangai dengan perangai bukan Islam. Jadi kalau orang Islam yang masih jaga nilai keislaman dia, dia orang Islam. Ada orang Islam yang alhamdulillah selamat. Dia semua agama yang Allah perintahkan semua dia buat. Semua yang Allah larang ditinggalkan. Yang umum. Dia masih buat benda yang makruh sebagainya, tapi benda haram tak buat. Dia selamat masuk ke syurga. Macam mana seorang Arab datang jumpa Nabi, tanya Nabi tentang amalan-amalan, ringkaskan amalan yang aku nak masuk Islam, nak masuk syurga. Nabi kira rukun Islam, dia kata cukup. Adakah ada lagi? Tak. Dia kata ini saja aku nak pegang. Ini saja. Nabi kata aflah in sadaq. Dia telah berjaya. Dia akan masuk syurga direct tanpa kalau dia betul-betul buat apa yang diperintahkan. Jadi kita sebagai orang Islam solat. Kalau kita solat tak faham sebarang makna. Kita zakat tak faham sangatlah, kita ikut je. Tak faham sangat detail. Kita beriman dengan Allah secara umum, beriman dengan malaikat secara umum, beriman dengan qada secara umum, semua sekali. Islam tak kita? Islam. Selamat tak hari akhirat? Selamat. Masuk syurga atau tidak? Masuk syurga. Tapi di level pertama. Ada orang Islam buat perangai ni benda yang wajib. Ni kisah tentang ketaatan, perkara yang wajibkan. Okey. Di kalangan orang Islam yang ramai ni, dalam ramai-ramai ni yang solat, ada yang solat dia, ada yang puasa dia, level dia lebih tinggi daripada orang lain. Iaitu level al-iman. Level al-iman. Apa itu al-iman? Dia bukan sekadar dia rokok. Bukan sekadar dia solat dan puasa biasa, tapi dia puasa dengan kefahaman, dengan kerana keimanan. Ada orang solat sebab apa? Sebab ikut. Dia beriman dengan Allah secara umum. Ada orang solat sebab dia belajar. Memang hadis Nabi SAW memerintahkan solat. Dia hafal ayat wa aqimus solah. Ketika solat dia kata aku ikut perintahmu ya Allah. Ada iman. Ketika solat dia kata ya Allah, aku solat ya Allah, aku sedar malaikat sedang mencatat. Ada dia sedar dengan keimanan dia, malaikat kiri dan kanan sedang mencatat. Ketika dia solat dia tahu inilah dia isi kandungan kitabullah, beriman dengan kitab. Ketika dia solat dia tahu inilah dia sunnah Rasulullah. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Ketika solat dia sedar bahawa solat inilah yang akan diberikan balasan di hari akhirat nanti. Perkara pertama dihisab, dia ingat hari akhirat. Ketika solat tadi, ketika azan dia dengar solat, la haula wala quwwata illa billah. Allah yang berikan kekuatan pada aku. Ini adanya iman terhadap qada dan qadar. Dia buat usaha, Allah yang berikan taufik, Allah yang mudahkan. Walaupun dia yang buat, tapi itu bimbingan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang beriman, ada orang solat, dia solat je. Dia tak fikir apa-apa.
Ini level pertama. Ada orang yang solat dalam keadaan hadir dalam pemikiran dia, dia solat dengan penuh kefahaman. Dan kefahaman ni level berbeza-beza. Ada orang faham rangkal, ada faham dalam, ada faham makin banyak. Makin faham artinya makin baik. Kualiti. Dalam bab Islam awal ni pun, ini banyak kualiti, ada banyak level juga lah Islam ni. Ada solat sempurna awal waktu, akhir waktu, semua macam-macam level kat sini. Okay. Level iman ni bila dibuat dengan penuh kefahaman. Iaitu dia faham dan beriman. Dengan beramal dengan ilmu, bukan beramal kerana ikut-ikutan. Yang ni amal ikut. Taat. Taat sebab apa? Sebab sebagai orang Islam dia kena taat. Islam tak dia? Islam. Selamat tak dia? Selamat. Tapi ni level paling bawah. Di kalangan mereka, di kalangan orang Islam ni ada yang beramal, taat, anggota dia taat, diserta dengan akal dia. Pemahaman, mafhum. Dia taat dengan penuh iman, dengan keimanan. Difaham. Itu nama level iman. Di kalangan orang yang dah orang Islam yang beramal dengan penuh keimanan tadi dan penuh dengan kefahaman dengan hati dia, ada di kalangan mereka mencapai level yang paling tinggi dinamakan sebagai level al-ihsan. Al-ihsan. Al-ihsan macam mana? Meresap segala ajaran agama tadi, meresap dalam dirinya secara keseluruhan. Badan dia taat seperti orang Islam yang lain. Hati dan pemikiran dia faham tentang agama Islam, buat dengan penuh kefahaman. Betul tak Arik? Betul tak Anik? Betul? Okey. Dah. Kalau tengah hari dia hidup. Terlelap. Okey, boleh. Tak masalah. Saya tak suruh berdiri, tapi nak berdiri hilang ngantuk boleh. Okey. Islam, iman, ihsan. Jadi ada orang yang dia solat. Ini semua orang Islam solat. Ada di kalangan kat soft tu, ada yang solat penuh kefahaman, ada yang ikut-ikutan. Ada yang ikut artinya apa? Dia taat pada Islam, nak beragama. Betul? Level Islam. Ada yang beramal dengan penuh kefahaman. Artinya dia ada ilmu. Dia buat bukan ikut-ikutan. Dia angkat tangan, dia tahu Nabi angkat macam mana. Ketika letak tangan macam mana sunnahnya. Makin banyak faham, makin tinggi iman dia. Level. Dengan ada ilmu lah, maka bertambah iman. Dia buat kerana perintah Allah. Sebab itulah dia akan mencapai level ihsan. Orang yang dah sampai level iman ni, lama-lama meresap pada seolah-olah dia melihat Allah. Pertama dia melihat ini kok, kalau dia nak solat. Dia ingat, wa aqimus solah, sallu kama ra'aytumuni usalli. Dia rasa macam solat sembah Allah SWT. Sampai pada dia, oleh kerana dia taat kepada Allah. Macam orang Islam yang lain. Kemudian difaham, betul-betul faham dengan ilmu macam mana level iman. Dengan itulah akan mencapai level paling tinggi yang dimaksud level ihsan. Dia merasakan bukan lagi kalamullah, bukan lagi dia bercakap, dia ikut pada Allah, seolah-olah dia melihat Allah di depan dia. Dia terlalu takut dengan Allah ketika solat, ketika ibadat. Dia terlalu sayang dengan Allah. Muhabbah, rajak dan khauf itu wujud seolah Allah di depan dengan Allah. Ketika dia namakan sebagai level ihsan, iaitu meresap ke seluruh jiwanya. Sampai dia berdiri depan Allah, bila buat salah dia menggigil. Ketika dia ingat satu benda, dia rasa sayang kita. Silakan Iqbal dulu. Okey, Anik. Angkat baju. Okey. Yang boleh. Hujan tak? Perempuan tak kan? Okey. Cepat-cepat. Asri'u. Okey. Faham level dia? Dari situ kita faham tiga level kualiti seseorang dalam beragama. Sambil tu kita tunggu yang lain. Tak nak syarapan lagi, tapi yang lain juga angkat baju kejap. Kalau yang di rumah ada soalan, boleh sila kebukakan insya-Allah. Kalau ada, faddalu. Berapa orang kawan kat sini nak angkat baju. Sini hujan, ada orang duduk asrama dengan jemur baju. Okey, sini Fatin jelas. Betul nama kualiti dalam beramal. Jadi orang yang mencapai level ihsan, dia orang Islam ke bukan? Orang Islam. Orang yang mencapai level ihsan, dia juga orang beriman.
semua orang yang beriman adalah orang Islam. Tak semua orang Islam mencapai level iman. Betul? Dan semua orang yang mencapai level ihsan dia adalah orang beriman dan orang Islam. Tak semua orang beriman mencapai level ihsan. Ihsan ni level paling tinggi, paling special. Silakan Akid. Ya. Cantik soalan. Dalam hadis, dalam ayat Quran selalu ya ayyuhallazina amanu. Tak ada ya ayyuhallazina ahsanu, betul? Dalam Islam, dalam ayat Quran bila Allah tak detailkan, Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Dia masuk semua kali. Kalau Allah panggil, kadang-kadang Allah wahai orang-orang yang beriman. Bila panggil orang beriman, kalimah ni hanya diguna 3 level ni bila disebut bersama. Disebut secara detail bersama, artinya dia ada 3 level. Tapi kalau satu tempat hanya disebut satu saja, disebut dia secara sendirian. Orang-orang Islam mesti solat dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kefahaman. Islam juga. Islam itulah iman, iman itulah Islam. Islam itulah muhsin, orang yang mencapai ihsan, muhsin, muslim dengan mukmin sama makna. Kalau disebut secara sendiri, bersendirian. Kalau disebut secara bersama, dia akan disebutkan secara bersama. Maksudnya Allah nak detailkan tentang level-levelnya. Jelas? Okey. Okey, kita tunggu yang lain dulu, insya-Allah. Okey. Anik pasang kat baju. Ustaz, Silakan. ada soalan dekat chat. Ada soalan. Tahun Ustaz berapa tahun? Ustaz berapa tahun maksudnya? Ya. Tak boleh zoomkan tulisan tu. Ini untuk anak ke? Ya. Soalan anak ke? Tanya umur anak ke? Muat kita. Tahun maksud umur ke? Ya, Ustaz. Ustaz umur, alamak, tanya umur. Ustaz muda lagi, 18 tahun. Ustaz 39 tahun. 39. Bukan, agak-agak pun tak apa. Ya? Tak perlu exactly. Tak perlu exactly. Ustaz lahir 83. 83 berapa tahun? 39 lah kan? Masuk 39 lah kan? Ustaz dah tua dah. Bagus soalan kita. Terkejut Ustaz. Tak tengok soalan apa yang. Okey. Anik tambah lagi. Okey. Yang lain. Jadi ada yang buat sampai. Tadi Akil tanya. Ada 3 level. Tapi dalam ayat Quran, Allah kalau Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, maksudnya Allah panggil mana satu. Kalau jumpa dalam ayat Quran atau dalam hadis disebutkan perkataan iman secara bersendirian tanpa digandingkan dengan Islam, iman dan ihsan, dia iman sahaja, artinya Allah panggil semua orang Islam, semua orang beriman, semua muslim. Tak ada beza. Kalau disebut secara bersendirian, orang dipanggil orang Islam boleh, orang beriman boleh, orang yang muslim boleh. Disebut secara bersendirian. Tapi kalau didetailkan level-levelnya, dia ada 3 ranking, 3 tingkatan, 3 level. Level Islam, iman dan ihsan. Di sini kualiti dan beramal. Yang penting, hadis ini diterjemahkan juga, disyarahkan juga oleh ahli bid'ah.
Siapa ahli bid'ah? Bukan ahli sunnah. Hadis ini juga, fadal. Hadis ini juga disyarahkan oleh selain ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka syarahkan macam mana? Ni pasal tak sini supaya kamera yang di rumah pun nampak. Ya, saya kena besarkan gambar sendiri. Mau nampak kat mana? Sini nampak. Okey. Okey. Bukan selain ada sunnah juga ada yang syarahkan hadis ini. Mereka syarahkan dengan 3 level agama. Begini caranya. Gambar ni kita pulang. Cuma saya fahamkan je apa beza. Mereka kata orang Islam ada 3 level. Pertama level Islam. Yang kedua level iman. Yang ketiga level ihsan. Apa maksud mereka? Di kalangan orang Islam ada 3 level. Satu level Islam, level biasa. Satu kelompok. Kelompok yang lain level iman, level tinggi. Kelompok ketiga level ihsan. Tapi dia kata kelompok ni lain-lain. Yang ni dinamakan sebagai ahli syariah. Ahli syariah. Yang ni ahli ma'rifah. Ini ahli hakikat. Pernah dengar? Ahli syariat, ma'rifat, hakikat. Pernah dengar macam tu? Alhamdulillah tak dengar. Tapi ada orang syariat, dia kata apa? Level Islam ni, level biasa-biasa. Yang ikut Nabi SAW level Islam. Yang dapat ilmu direct daripada Allah, yang nampak kasyaf, nampak apa, dinamakan ahli makrifat. Kan sekarang ada orang kata, dia tak belajar hadis. Tapi dia kata, tapi dia dapat, dia tak payah belajar hadis pun dia tahu hukum Allah. Sebab apa? Dia mimpi Allah beritahu dia. Ataupun dia tak payah pergi belajar hadis hafal dari 40 sebenarnya dia tak. Dia secara yaqazah Nabi hadir kat dia punya mahan. Ada tak macam macam tu? Ada. Dia jumpa Nabi secara yaqazah, jumpa Nabi mimpi, bercakap dengan mimpi. Yang belajar ikut cara biasa-biasa di Islam. Yang belajar direct, yang dapat ilmu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau direct dengan Nabi tanpa ada perantaraan, kononnya namanya level makrifah, ahli makrifat. Yang bersatu dengan Tuhan, Tuhan adalah dia adalah Tuhan. Ini satu mana? Dia level. Dia jadikan level orang tu ada 3. Adalah dipanggil ahli hakikat ataupun orang yang cerita tentang fana lah, tentang diri dia dah bersatu dengan Tuhan. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Sebab tu ini Ibn Arabi dan sebagainya. Tak payahlah kau nak. Kenapa buat gambar macam ni? Diorang ni ketika mensyarahkan seolah-olah orang Islam ni bukan orang beriman. Orang beriman bukan orang ihsan. Bukan seolah-olah, memang lain. Level syariat ni yang solat. Kat sini dia ikut ilmu laduni Allah bagi pada dia. Yang kat sini tak payah buat apa-apa dah. Tak payah buat apa-apa. Dia adalah Tuhan, Tuhan adalah dia. Jelas? Semua benda yang wujud hanya satu, kita kononnya berlakon sahaja, inilah hakikat sebenarnya. Kalau ada orang syarah macam ni, Islam artinya syariat, marifat, hakikat, ini kumpulan yang sesat. Hadis mana dia syarah? Hadis yang sama. Kita syarah, kita ni, Nabi sudah pasti level-level ihsan. Tapi Nabi pun solat, Nabi pun faham, dan Nabi ni. Kita orang yang mencapai level ihsan, tinggalkan solat ke tidak? Solat juga. Di kalangan orang solat ramai-ramai, ada yang tengah solat tu levelnya level iman, ada yang sampai level ihsan. Orang yang sama tak? Sama. Orang yang ihsan ni mesti melalui level Islam dulu. Dia solat dulu. Betul? Dia solat dulu. Lepas tu dia belajar mana-mana perkataan dalam solat, belajar dalil, belajar ni, belajar tu, sampai level iman. Kemudian datang perasaan khusyuk yang sehingga dia merasakan bahawa dia berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mencapai level ihsan. Kalau kumpulan sesat, dia kata apa? Dia kata dia solat khusyuk caranya apa? Kalau solat cara ni nanti riak. Solat depan orang angkat tangan,
pergi masjid riak. Solat cara begini, dialah marifat kononnya. Dia faham. Yang penting mereka tolak ni. Mereka tolak syariat. Jadi ramai orang yang tak solat atas alasan solat dengan solat paling khusyuk, ada solat paling ikhlas, solat dengan niat. Tak payah nak rukuk sujud, nak tunjuk kat orang. Tu riak. Solat kami hati yang paling bersih. Kami solat tak ada siapa tahu. Kami hati kami bersih. Kononnya dia boleh capai level ihsan dan dia ni tak terikat dengan syariat. Tidak terikat dengan syariat. Kononnya dia level ahli hakikat yang tak ikut syariat. Dia anak murid ramai-ramai, pergi solat. Dia tengah tidur kat rumah. Lepas tidur pula dapat mimpi, dapat makrifat daripada Allah. Anak murid dengar lagi. Dia boleh buat apa-apa sekalipun tak terikat dengan hukum syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Pernah dengar macam ni? Alhamdulillah kata pernah dengar. Yang kat rumah pasti pernah dengar. Kita tanya pada Ummu Laila. Ummu Laila pernah dengar orang macam ni? Mengaku diri sebagai ahli hakikat atau makrifat? Ke ada suara? Okay. Ummu Muhammad. Muhammad je. Pernah dengar orang-orang yang begini? Ada dengar Ustaz? Ada dengar. Jadi kalau ada yang mengaku dia ahli hakikat, ahli makrifat dan tak perlu solat, mereka ni dah golongan batiniyah. Jadi mereka kononnya Islam zahir tu syariat, mereka Islam yang batin yang dapat direct pada Allah Subhanahu taala dan tak terikat dengan hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia selalu cerita Nabi Khidir, Nabi Musa. Nabi Musa ni ikut syariat yang biasa. Nabi Khidir buat benda pelik-pelik. Tak salah sebab tu pun perintah Allah kononnya. Sedangkan kisah Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Khidir buat benda pelik tu bila? Hanya ketika Allah perintahkan semata-mata untuk mengajar Nabi Musa untuk tawaduk dalam ilmu. Kita akan bincang nanti. Tapi jelas, erti Islam iman ihsan, inilah yang dinamakan sebagai level dalam beragama. Okey. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Semua kita hafal. Pertama, syahadah apa? Satu syahadah ke dua syahadah? Dua syahadah. Ucap dua kalimah syahadah. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua. Tak boleh satu. Kalau satu sahaja tak lengkap, satu rukun pun. Sebab tu golongan anti hadis, mereka hakikatnya bukan beragama Islam. Mereka tolak hadis. Boleh terima atau tidak mereka sebagai orang Islam? Secara prinsipnya tidak. Secara perorangannya mungkin ada yang jahil, tak tahu ikut-ikut, terikut. Tapi ajaran tu bukan ajaran Islam. Ada orang kata dia terima Al-Quran je. Kami ni kita terima Quran, tak nak terima hadis. Mereka ni golongan yang sesat kerana tolak kalimah syahadah yang kedua. Kita perlu beriman dengan Allah. Itu melalui Al-Quran dan beriman dengan Rasulullah dengan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tolak satu. Dua kalimah syahadah berada dalam satu rukun. Kalau ada orang tolak satu, tak nak beriman dengan hadis, dia tidak beriman dengan Allah. Sebab iman dengan Allah dan Rasul sama. Sama kat mana? Apa yang Nabi suruh, itulah yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh, itulah Nabi suruh. Takkan berbeza. Man ata'ar Rasul faqad ata' Allah. Allah kata siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu. Waktu iman dengan Allah, iman dengan Rasul, Al-Quran dan Sunnah, kedua-duanya wahyu. Itu al-iman bil wahyain, beriman dengan dua wahyu. Wahyu melalui Al-Quran, wahyu melalui Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua perlu terima. Itulah makna kalimah, dua kalimah syahadah. Ini rukun pertama. Artinya orang Islam wajib beriman bahawa kami beriman dengan segala apa yang Allah perintahkan dan kami akan buat segala apa yang Allah perintahkan melalui Al-Quran ataupun melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang Islam sedia beriman dan sedia taat. Walaupun mungkin tengah-tengah sedia, kata bersedia, tapi sampai masa ada waktu sampai waktu solat dia lambat-lambatkan. Itu maksud iman dia lemah lah. Iman dia lemah, tapi dia masih lagi orang Islam. Okey, jelas? Okey. Dalam hadis ini juga menerangkan rukun iman. Ada berapa rukun iman ni?
Ada berapa rukun iman? 3. 6. Kenapa ni sebab jawab 3? Bukan dia tak tahu, dia tidur. Terlelap. Dah basuh muka tapi masih mengantuk. Rukun Islam ada berapa ni? Ada 6. Apa dia? Pertama, iman dengan Allah. Kedua, beriman berasul. 3, malaikat. Rasul dulu ke malaikat dulu? Turutan tu kena ikut hadis. Malaikat dulu ke Rasul dulu? Malaikat dulu. Ketiga, Rasul. Keempat, okey. Rasul dengan kitab ada dua lafaz. Ada lafaz yang kata Rasul dulu, kitab dulu. Tak masalah. Okey, yang ke-5, hari akhirat. Yang ke-6, qada dan qadar. Okey. Dalam ini juga diterangkan tentang ihsan. Ihsan dia tak kira level, dia tak kira 2 rukun. Ihsan dikira 2 keadaan. Keadaan pertama seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan kedua adalah dan keadaan dia sedar Allah sedang memerhatikan dia. Okey, inilah makna hadis yang disebutkan di sini, dan terakhir sekali disebut tentang tanda-tanda hari kiamat. Soalan pertama Jibril, Jibril tanya, akhbirni anis sa'ah. Bila berlaku kiamat? Okey. Bila soalan berkaitan dengan bila berkaitan dengan bila akan berlaku kiamat, Nabi jawab apa? Nabi kata orang yang kamu tanya tidak mengetahui lebih daripada orang yang bertanya. Maksudnya kedua-dua pihak tak tahu. Berkaitan hari kiamat hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jadi Allah beritahu apa kepada kita? Allah cuma beritahu tanda-tanda dekatnya kiamat. Tanda-tanda dekatnya kiamat. Di sini disebutkan berapa tanda? Berapa tanda? Berapa? 2 tanda. Ada 2 tanda yang disebutkan di sini. Pertama, antaridal amatu rabbataha. Seorang hamba melahirkan tuannya. Dengan segala maknanya. Makna pertama, ibu yang jadi hamba pada anak-anak dia. Anak-anak jadi bos, mak bapak jadi hamba. Itu ramainya anak yang derhaka. Terlalu ramai anak-anak yang derhaka, yang jadikan mak dia sebagai hamba dia. Seorang ibu yang melahirkan hambanya. Dengan segala maknanya. Mana kalau ada orang kata, saya tak jadi hamba, mak saya jaga anak semua ni. Tengoklah keadaan. Kalau mak yang berkhidmat pada anak-anak, selepas melahirkan, selepas membesarkan dah tua, kena kerja dan anak paksa lagi mak bawa kerja, itu antara tandanya. Antara tanda dekatnya kiamah, iaitu lahirnya, wujudnya ramai golongan anak-anak yang derhaka yang menjadikan ibunya sebagai hamba. Bila ramai sangat macam tu, artinya ini tanda hari kiamat. Antaridal amata rabbataha. Sebahagian pada ulama kata keadaan ini terjadi di akhir zaman sebab akan terjadi betul-betul pada hari kiamat akan wujud hamba semula. Bila berlaku peperangan, secara syar'i wujud hamba semula. Kemudian hamba tadi melahirkan anak-anak yang merdeka. Artinya anak dia, hamba tadi kahwin dengan orang yang merdeka, akhirnya anak terlahir sebagai orang yang merdeka. Artinya akan berlaku semula sistem penghambaan seperti zaman dahulu kerana wujudnya peperangan secara syar'i. Artinya betul-betul Islam akan lawan dengan kafir, berlaku peperangan yang betul, dan siapa yang kalah, anak isterinya akan ditangkap menjadi hamba. Termasuk orang ikut perang. Siapa yang menang akan menguasai, siapa yang kalah akan jadi hamba. Ada yang artikan begitu, artinya banyaknya peperangan sehingga wujudnya semula sistem penghambaan yang telah dihapuskan oleh Islam. Jadi hukum Islam, hukum perhambaan Islam masih wujud walaupun hamba tak wujud, sebab berkemungkinan boleh terjadi semula. Bukan Islam mengikrar, tapi bila berlaku peperangan begitulah akan terjadi.
akan ada orang yang ditangkap, ditawan, ada orang yang menawan, ada yang ditawan, sudah pasti akan wujud semula sistem penghambaan. Bila banyaknya berlaku peperangan dan peperangan terutama dengan kaedah yang disebutkan dalam kitab fiqh dan pelbagai tafsiran yang lain, kita termasuk pada level kedua. Kita dah 44 dengan 1 minit. Tak apa, hadis ni saya kata ringkaskan sebab apa? Semua hadis lepas ni ada kaitan dengan hadis ni. Dan tanda yang kedua, Nabi kata kamu melihat orang-orang yang hufat, orang yang tidak berselipar, berkaki ayam, aurat, yang tidak berpakaian. Kita dah syarahkan pada minggu yang pertemuan yang lalu. Al-alah, orang yang miskin, ri'a asya, yang kerjanya jaga kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk membina bangunan yang tinggi. Maknanya apa? Dengan pelbagai maknanya. Makna pertama, orang Arab lah yang miskin, tanah Arab yang miskin kontang jadi hebat, tempat yang tinggi-tinggi. Sekarang betul atau tidak? Di Arab Saudi bangunannya tinggi, di Dubai bangunan tinggi. Semua bangsa-bangsa negara Teluk ni bangsa yang dulu miskin, bangsa yang dahulunya berjalan kaki tanpa selipar, sekarang jadi bangunan tinggi. Okey, ini tanda kiamat. Adakah tanda ini menunjukkan bahawa mereka bangsa yang hina kerana menjadi sebab tanda kiamat? Tak. Bila sebut tanda kiamat, tidak semestinya suatu perkara yang hina. Tanda kiamat adanya Mahdi. Adakah hina? Keluarnya Mahdi. Tanda kiamat, keluarnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa. Tanda kiamat tak semestinya hina. Dalam keadaan sekarang, Nabi cerita tentang bahawa di tanah Arab, orang-orang yang miskin dahulu berubah jadi kaya. Ini tanda kecil lah, semua ni tanda kecil. Berubah jadi kaya sehingga mereka membina bangunan-bangunan yang tinggi. Itu tanda kiamat. Tapi tanda dekatnya kiamat. Tapi bukan bererti haram membina bangunan yang tinggi. Bukan bererti orang yang miskin jadi kaya hina. Tak. Nabi cuma ceritakan itulah keadaannya di hari kiamat. Tempat yang orang nampak susah nak maju. Tempat tak ada sumber alam. Pokok tak ada apa, tak ada, biasanya miskin. Betul tak? Tapi tempat begini jadi kaya raya. Paling kaya di dunia di mana? Tanah Arab. Jadi paling kaya. Sedangkan hasil bumi sekarang ni nampaklah. Tapi pada asal dulu tak nampak hasil bumi. Yang dah tengok situ adalah tempat padang pasir. Ini salah satu tanda kiamat. Itu makna yang pertama. Sebagian ulama memahami bahawa maksud di sini adalah keadaan orang-orang miskin yang diletakkan di bangunan yang tinggi. Ini disebutkan sebagian ulama moden. Itu juga tidak ada. Untuk memahami makna tidak salah. Artinya orang bila makin miskin, makin tinggi tinggalnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah jadi kita sampai sini kita tanda kiamat. Kita minggu depan terus masuk pada hadis yang ketiga. Subjek kita ni kita tak banyak, kita tak detailkan satu persatu. Siapa nak tengok syarah sepanjang ada dalam daurah Arba'in Nawawi, beberapa tempat sok buat bercak kat internet, ada macam-macam lah. Tapi kita syarahkan kelas kita. Yang penting apa kita nak, tiap-tiap hadis ni kita hafal matan dia, faham makna secara umum, tahu manfaat atau faedah daripada hadis secara umum. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah kita sampai sini saja. Sebelum kita tutup, tanya dulu soalan yang di rumah, ada soalan? Yang di sini kami nak soalan. Ustaz yang hafal matan tu apa ni memang wajib kena hafal ke? Kena hafal lah. Arba'in Nawawi ni, tujuan Imam Nawawi tu dia sebut untuk kita hafal. Wajib hafal artinya inilah dia hadis-hadis utama Ummus Sunnah. Semua hadis-hadis yang jawami' dikumpulkan Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang paling penting. Kita akan jumpa hadis-hadis ni banyak tempat. Dalam bab sekali pun kita jumpa hadis yang sama. Jadi dalam bab belajar agama, siapa sahaja yang belajar agama secara khusus tak hafal hadis Arba'in Nawawi adalah satu aib, satu keaiban. Jadi wajib dalam erti kata kita kena hafal lah hadis ini. Berbeza, kita lepas ni kita masuk kepada hadis Bulughul Maram. Bulughul Maram kita nak belajar hukum. Dia berkaitan hukum saja. Tapi Arba'in Nawawi ni berkaitan dengan ajaran Islam secara umum, diringkaskan dalam 40 hadis ini ataupun 50 hadis yang kita belajar nanti insya-Allah, yang dilengkapkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Okey, insya-Allah sampai sini saja. Sebab kita nak solat kat sini.
Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.